manusia. Tetapi usaha untuk capai kesempurnaan itu dia akan berterusan. Berapa minit lagi ya? Tak, berapa minit? 10 minit lagi. Oh yo, kasih tambah lagi ya. Jadi begitu dalam kehidupan berkeluarga. Usaha Islam, perubahan ke arah kebaikan dalam kehidupan dan keluarga kena ada. Kita tak boleh kekal monotonous daripada awal kahwin sampai habis macam itu. Tak, kena ada kebaikan, pertambahan. Seperti mana dalam unsur material. Kan? Dulu kereta kecil, sekarang kereta sudah besar. Dulu rumah kecil, sekarang rumah sudah besar. Dulu keluarga hanya 2 orang, sekarang sudah ramai. Begitu juga dalam kita punya kualiti kehidupan berkeluarga itu. Dari segi pendidikan, dari segi tahap pengamalan ibadahnya, dari segi intelektualnya, dia kena berkembang selaras. Komunikasi dalam keluarga. Makin lama, semakin semakin sayang, dia kata kan. Semakin lama semakin erat hubungan itu. Bukan sekadar antara suami isteri, tetapi keluarga itu sendiri. Semalam agak menarik dalam pembicaraan, malam-malam kami ada forum. Saya, Dr. Har dengan Ustaz Azrizal di Karakraf. Ustaz Azrizal ni seorang motivator. Jadi banyak idea yang kadang bagi orang marhain seperti saya tidak terfikir. Itu kadang kita perlukan motivator seperti itu. Jadi dia kata kadang-kadang dalam komunikasi ni satu perkara yang masalah utama dalam keluarga. Keluarga jadi bercerai-berai kerana komunikasi. Keluarga jadi berpecah kerana komunikasi. Tersenggot hati kerana komunikasi. Dan kadang-kadang keluarga jadi tak tentu arah juga kerana komunikasi. Komunikasi ni penting. Biar clear, biar jelas. Jadi ini satu ilmu yang perlu dipelajari dan kena diperbaiki. Ilmu saja tak cukup, kena ada konsep islah, kena diperbaiki. Okay. Yang ketiga, keluarga adalah paling utama, terutama pendidikan anak-anak. Keluarga adalah amanah. Setiap orang kena rasa bahawa mereka memegang amanah. Hadis dalam Sahih Bukhari, Rasulullah kata setiap seorang daripada kamu adalah ketua, dan ketua kena jaga rakyatnya. Suami adalah ketua di rumah dan isteri adalah ketua pada urusan rumah tangga. Begitu dengan anak-anak. Begitu juga, ni kita kena luaskan konsep keluarga ni kepada extended family juga. Ya. Bukan suami, bukan sekadar isteri, anak-anak begitu juga. Begitu juga dengan kalau dah jadi Tok Wan dan nenek macam Dr. Zalmiah, kan? Dia kena ada tanggungjawab juga. Dah jadi nenek sangat. Oh, dah 10 cucu Dr. Zalmiah. Ya Allah. Subhanallah. Nenek misalnya. Okey. Jadi ada. Tetapi pula bila kita kata amanah ini jangan kita silap sangka kadang-kadang separuh tu dia jadi apa tu? Dia jadi diktator Dia tidak memberdayakan. Tidak memberdayakan isteri, tak memberdayakan anak-anak, tak memberdayakan. Separuh tu dia jadi diktator. Queen control lah. Suami nak buat dia tentukan, ataupun suami ni isteri nak buat dia tentukan, ataupun yang paling teruk sekali, kadang banyak ibu-ibu yang bunuh potensi anak-anak. Ini contoh klasik yang Ustaz Syafri Islam bawa. Ustaz Azrizal kata apa? Daripada umur 3 tahun dia disikatkan rambut nak pergi sekolah kan. Kemudian bila ambil PMR, bila dapat keputusan baik, tanya contoh boy nak sekolah mana? Saya nak, baru cakap nak sekolah je dia, tak apa, nanti masuk sekolah sama penuh kat sini. Kemudian dah lepas dapat sekolah menengah, lepas dapat PMR elok. Boy dapat PMR, dia dapat 9A, nak sekolah mana? Boy nak sekolah, tak apa, sekolah ni mak dah tempatkan kat sini kan. Lepas SPM, boy dapat straight A, 12A, 20A. Nak pergi mana? Boy nak masuk, tak apa, mak dapatkan UIA dekat sikit, nanti mak boleh tengok kita minggu. Dah habis kerja, boy nak kerja nak ambil bidang apa? Boy nak ambil, belum habis cakap nak ambil lagi, tak apa, mak nak boy jadi doktor. Dah habis kerja, houseman, nak kahwin. Boy dah jadi doktor sekarang, boy nak kahwin. Dah ada calon. Boy nak, tak apa, orang apa ni, kawan mak tu anak Datin Seri tu memang baik dengan kita keluarga. Tak apa, kahwin dengan anak dia. Sampai anak 3 pun nak cuti, cuti tahun. Mak ni ada cuti telefon. Boy cuti panjang kan? Cuti panjang. Apa tu? Boy ada perancangan, kami rancang, tak apa, mak dah book hotel dekat Pulau Sepadan. Okey, kita pergi satu family ramai-ramai. Raya tahun ni nak balik mana boy? Kami rancang nak, tak apa, balik rumah mak nanti.
Daripada umur darjah 3 sikat rambut sampai dah anak 3 pun mak membunuh mereka yang kata-kata. Ini kita tak mau. Amanah kat sini bukan yang nak masuk campur dalam itu. Berikan kepercayaan kepada pasangan anda, berikan kepercayaan kepada anak-anak anda, berikan kepercayaan. Yang penting, ini yang paling penting bila sebab komunikasi, ada satu benda yang Rasulullah ajar. Rasulullah nak buat benda kecil-kecil pun dia tanya, dia bincang dengan isteri dia. Sampai katakan nak beli nak beli bawang pun Rasulullah tanya dengan isteri. Bukan tanya kerana kui kontrol, tetapi bincang, syura. Bincang ini boleh mengelakkan salah komunikasi. Kita selalu communicate. Jadi kepada yang bakal berkeluarga, bincang. Yalah, time suami isteri aja bincang, anak seorang, anak dua lama susah sangat dia ni tanya susah keputusan. Biar aku buat keputusan lagi lah. Itu orang lelaki lalu cakap dia tak. Okay, tak, dia kena syura. Okey. Tapi itu satu hal. Yang keduanya, penghayatan konsep family first. Pasangan suami isteri yang berkejaya memastikan waktu berkualiti harian mereka wajib diluangkan bersama keluarga. Di mana pun anda kerja, apa pun jawatan anda, siapa pun anda, keluarga adalah paling utama kerana dia amanah. Dia akan persoalkan di akhirat nanti. Anda seorang suami, anda akan dipersoalkan tentang isteri dan anak-anak. Anda seorang isteri akan dipersoalkan tentang suami dan anak-anak. Kalau anda sebagai anak-anak, anda juga akan dipersoalkan tentang keluarga anda. Hatta tentang mak ayah sendiri. Kadang ingat, oh ni tanggungjawab mak ayah. Tak, anak bila dah besar panjang macam ini juga bertanggungjawab terhadap mak bapak. Ya. Saya rasa ramai dah ada pengalaman. Kan? Kadang separuh mak ayah tak berapa nak hidup bersyariat. Itu tanggungjawab anda untuk membetulkan. Anda juga akan disoalkan. Okay. Dan bila kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 36 tadi, kita dapati ruang untuk keluarga itu luas. Ya? Bukan sekadar suami isteri, dia sebutkan hatta extended family, hatta kepada kaum kerabat dan sebagainya. Dan kita kena elakkan sikap discharge of responsibility. Kadang-kadang ada separuh tu tengok nak serahkan tanggungjawab didik anak-anak dekat mana? Dekat sekolah, dekat cikgu ngaji, dekat sekolah agama, dekat orang lain, dekat bibi lebih teruk lagi. Sampai anak ada pakar cakap Indonesia. Ya? Dia kena bekerja sama. Dia mutual responsibility. Jangan serahkan semua pada dia lah. Ya, Bi? Boleh komplain dengan dia. Okey. Nak cerita je. Siapa ni jasa orang macam bibi ni besar tau. Dan juga pekerja-pekerja Bangla. Tahu kenapa? Kerana mereka inilah ramai bukan Melayu sudah mula berbahasa Melayu. Kadang kita nampak kat Mid Valley jalan anak-anak Cina kecil-kecil kan. Anak bangsa Tionghoa lah. Saya pun separuh Tionghoa. Jalan-jalan, alih-alih dia kata, cakap kat mana? Mama, saya mau pergi ke sana. Saya ingat kau, ni mesti orang Indonesia ni, expat duduk kat sini. Sekali pun datang bibinya, mau ke mana? Dia kata, no, go with bibi, go with bibi. Bibi, ayuh kita ke sana, Bi. Dia boleh bahasa Melayu, tetapi bahasa Melayu Indonesia. Dan begitu juga dengan pekerja-pekerja Bangladesh. Kalau tidak kerana mereka, bahasa Melayu semakin pupus. Mereka boleh buat kerja yang di BP tak boleh buat. Yang itu memaksa orang semua cakap Melayu. Okay. Mereka paksa cakap, kalau cakap bahasa orang putih dia buat tak faham. Kan? Jasa besar, jasa mereka perlu dikenal. Okey, jadi tak boleh discharge of responsibility hanya bagi kat sekolah. No, dekat rumah kena ada suasana keislaman itu sendiri. Kena rasa bahawa tanggungjawab kita first and foremost, pertama dan terakhir untuk didik anak-anak. Okay. Jadi pihak ibu bapa hendaklah memantau pendidikan dan pengamalan Islam anak-anak mereka. Bukan sekadar anak-anak, ibu kena pantau bapa, bapa pun kena pantau ibu juga. Kita hidup bersama kan. Dan mereka perlu menjadi contoh dan saling mendapatkan manfaat dari apa yang anak-anak mereka pelajari. Ini kadang-kadang ada beberapa ironik. Saya minta maaf kalau sebutkan benda ni. Hantar anak ke sekolah Islam, kadang tahfiz dan sebagainya. Tetapi yang ibu yang menghantar ataupun bapa yang menghantar itu tidak mencerminkan kehidupan Islam. Anak balik rumah pening, confused lah. Confused, belajar kat sekolah kena pakai tudung apa? Mak aku tu rambut kena hijau, kena biru, kena kuning kan. Penting belajar kat sekolah. Oh, kena jaga kesihatan, kena gini. Bapa aku nak dekat dalam kereta je puf gitu kan. Apa cerita ni kan? Anak jadi confused. Tidak, kita kena jadi contoh.
Memang pergi kat sekolah, anak-anak belajar, tetapi anak yang belajar lagi banyak daripada ibu bapa. Role model ibu bapa. Dia tak tengok kat Ustaz Fuzi, dia tak tengok dekat Ustaz Hamidah, dia tak tengok dekat Azib, dia tengok ibu bapa. Sebab benda depan mata dia. Jadi kalau ada dualism, anak belajar kat sekolah lain, dekat rumah lain, confused lah kan? Jadi kena hidup yang tu. Okey, seterusnya mengharmoni. Yang keempat, menjadikan ihsan sebagai tema kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Apa maksud ihsan? Ihsan ni dia ada tiga makna. Yang pertama, rahmat, bersikap rahmat, belas, kasihan belas, kasih sayang. Yang kedua, perfection. Dan yang ketiganya, yang ketiga ni paling best sekali, iaitu konsep kebersamaan dengan Tuhan. Orang yang ada konsep ihsan ni, dia hidup dah berpandukan Tuhan. Sampai kan kalau kita perasan dekat hadis ada sebut apa, bagaimana kalau seorang hamba itu bila banyak sangat beribadat ataupun dia menjalankan surah Allah, meninggalkan larangan dan banyak amalan nawafilnya, sehingga kan kalau dia berjalan, Allah akan berlari pada dia. Perumpamaannya, sehingga kan kata-kata dia Allah Ta'ala jaga, penglihatan dia Allah Ta'ala jaga, telinga dia Allah Ta'ala jaga, dan tangannya Allah Ta'ala jaga. Dan begitu dengan kehidupan dia, kehidupan berkeluarga je pun Allah Ta'ala akan jaga. Jadi konsep ihsan ni dalam tiga ruang. Yang pertama sekali ialah belas kasihan, mesra, sayang kan? Dan yang keduanya, perfection, yang kita bincang, islah untuk capai ihsan. Dan yang ketiganya, dalam ibadah kita. Sebab itu bila sebut ihsan, ini dia berkaitan dengan disiplin dan kecemerlangan ketika menyempurnakan ibadah dan di dalam kehidupan berkeluarga. Tema kehidupan bersama sama ada tema kehidupan sama ada di dalam beragama, bekerja, beriadah, belajar. Kena nak achieve kesempurnaan. Okay. Dan begitu dengan ibadah. Kadang kita time kerja, subhanallah, perfect TikTok kan, ada ISO-nya lah dan sebagainya, tapi dalam ibadah ada question mark. Jadi kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah SWT, Hasan Banna kata apa? Iman yang benar, ibadat yang sahih dan mujahadah adalah cahaya dan kemanisan yang dicurahkan oleh Allah SWT ke dalam hati sesiapa dikehendakinya. Maksudnya, kalau kita rapat dengan Tuhan, kita amalkan ihsan dalam hidup kita, dalam kehidupan berkeluarga, nak capai perfection, dan juga bersifat mesra, belas, rahmat kepada dalam keluarga, kepada orang lain, maka Allah Ta'ala akan jaga keluarga kita. Maksudnya bukan hanya dalam pekerjaan saja. Yang kelima ni saya rasa ini terbukti berdasarkan kajian. Ini macam pada lagu besar pula bunyi berdasarkan kajian. Okey. Kalau kita lihat, ini kita cerita apa pengalaman orang, iaitu kehidupan itu kena berjemaah. Kita seorang-seorang, kita down. Semalam, bukan down syndrome, kita rasa apa, lemah kadang-kadang. Semalam program dianjurkan oleh TFTN, Teaching for the Needs. Ini cikgu-cikgu sukarelawan yang buat kerja mengajar kanak-kanak tercorot, kanak-kanak terabai, anak-anak yatim, anak-anak orang miskin. Mereka volunteer mengajar free of charge, fi sabilillah. Kalau mereka buat seorang-seorang, ada waktu dia akan down, ada waktu dia akan give up nanti. Tetapi kalau buat secara berjemaah, dan satu lagi kepentingan hidup berjemaah ni, dia boleh apa tahu? Dia boleh saling ingat mengingati. Ini semangat surah Al-Asr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia lain orang hidup berjemaah. Tak kisahlah jemaah tu dalam jemaah Masjid Bulan ke, ataupun jemaah Ikram ke, jemaah Abim ke, jemaah apa ke. Tapi konsep hidup berjemaah ni apa? Konsep hidup berjemaah, kita bukan kita seorang. Kita bukan dengan keluarga kita saja, tetapi keluarga ahli jemaah adalah keluarga kita. Anak-anak ahli jemaah ni anak-anak kita. Apa mereka buat silap, kita akan tegur, sebab itu anak kita. Apa kurang pada mereka, kita akan cuba bantu. Kita lihat anak-anak ni bukan anak orang, bukan anak keluarga lain. Anak apa ni, mereka anak kita. Anak kita, anak mereka juga. Sebab tu kadang kan doa apa ni, yang amalan yang berterusan, waladun solihun yad'u lahu kan. Antaranya sedekah jariah kan. Amalan yang kalau dah mati pun berterusan, sedekah jariah.
ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh. Ada orang kata, ada orang tak ada anak, kan kesian dia. Ada pula yang jadi literally segi, waladun salihun, ni anak lelaki ni. Kacau orang, saya anak 7 perempuan, Ustaz, tak ada anak lelaki. Jadi apa perlu saya lakukan? Dan Ustaz kata pula, kata, kena tambah satu lagi cawangan. Nah, bila kita berjamaah, anak-anak kita bukan sekadar anak-anak yang biological children. Anak-anak ahli jamaah, itulah anak-anak yang akan doa dengan kita. Ingat tak kita baca doa Rabitah tak? Kan? Doa Rabitah mereka bersama untuk kita juga. Itu kelebihan hidup berjemaah. Waktu rugi kalau mereka yang hidup tidak berjemaah. Idealism hidup berjemaah. Hidup berjemaah ni temanya adalah ukhuwah. Kita nak sama-sama masuk syurga. Kita tak mau masuk syurga seorang-seorang. Dia ada unsur takaful, saling bantu-membantu. Ada unsur ithar, melebihkan. Dan ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Awal pindah ke Madinah saja, terus dipersaudarakan Muhajirin Ansar. Dan sahabat-sahabat ini merupakan satu contoh bagi kita. Mengembalikan idealisme, kehidupan, kepedulian dan saling membantu. Dan tarbiyah dan dakwah sesama ahli dan keluarga ahli. Bila ada jemaah ni, kita boleh buat program sama-sama. Adanya program usrah, adanya program bersama untuk kita anak-anak, adanya program untuk, sebab itu ikatan jemaah ni satu ikatan yang rugi siapa yang tak ada. Untuk siapa nak seimbangkan keluarga dengan kerjaya, gabungkan diri dalam jemaah, keberkatannya lebih banyak. Kehidupan jemaah akan membantu untuk membentuk suasana benevolent society ataupun masyarakat peduli dan bertanggungjawab. Usaha secara kolektif untuk membina sekolah bersama, contohnya melakukan program pendidikan atau tarbiyah untuk ibu bapa dan anak-anak melalui wahana jemaah akan menampung keluarga yang berkejaya. Just compensate. Siapa tu? Ini tu kepentingan. Dan makna-makna seperti ini kadang-kadang jemaah mula hilang. Ada kadang separuh berjemaah, tapi bila dah minta maaf, kita dah sibuk kerana benda-benda syakliat ataupun benda-benda kita kata organisasi, ataupun bahasanya kalau bahasa orang dakwah, sibuk dengan tanzimi, sibuk dengan program, ataupun sibuk dengan perkara yang kita nak dapatkan ikut KPI nya. Jadi kita hilang ma'ani ataupun kita hilang makna-makna kehidupan berjemaah. Iaitu al-aslu pada kehidupan jemaah ialah saling ambil berat, saling ambil tahu, saling, kalau kawan tu sibuk kerja suami isteri, anak-anak dia, itu bukan anak-anak dia, itu anak-anak kita. Minta maaf. Okey. Saya dah rasa tak sesuai dekat sini tadi. Patut saya bubuh kat sini tadi. Ini untung berjemaah, jadi dia boleh bersihkan dia. Terima kasih Zaman. Beritahu kat bahaya dia bijak. Okey, jadi saya rasa itu kepentingan hidup berjemaah. Dan keenam, boleh yang keenam. Okey, kita pergi, ini di luar bidang puasa kita, tetapi kita boleh ke arah itu, iaitu kerajaan perlu melaksanakan polisi yang lebih mesra keluarga. Konsep kerajaan mesra keluarga ataupun family friendly government. Kalau di negara-negara barat, biasanya akan ada parti politik yang dia kata ini pro-family. Biasanya parti konservatif kalau kat UK, Tories, ataupun kalau dekat bahagian Eropah, Christian Democrat Party, ataupun kalau kat Jepun ni Soka Gakkai. Dan parti-parti yang berunsurkan agama ini, yang namanya konservatif ke apa, biasanya mereka ni lebih mesra keluarga. Dan begitu dengan kita, mungkin kita masyarakat Asia ni, kita memang lebih mesra keluarga lah, sama ada konservatif tak konservatif, Islam ke tidak, tapi memang mesra keluarga. Tetapi masih banyak lagi yang perlu diperbaiki. Inisiatif pada usaha pendidikan di rumah dengan prasarana yang mencukupi. Ini kita perlu perjuangkan, iaitu supaya kerajaan sama ada melalui Kementerian Wanita, Pendidikan, berusaha untuk melihat pendidikan yang tidak formal, supaya polisi mereka banyak membantu. Contohnya, wanita yang nak meluangkan waktu untuk homeschooling, kena ada prasarana untuk membantu. Bagi mereka yang ingin mengambil cuti lebih untuk bersama anak-anak, kena ada ke arah itu. Ataupun kalau kita ambil contoh,
Dekat UK cuti maternity berapa ni? 6 bulan tak? 9 bulan. Waktu isteri saya kat sana, cuti bersalin 9 bulan. 9 bulan, 3 bulan apa? Okey, 6 bulan cuti, 3 bulan optional. Rakan-rakan kita yang duduk kat Austria 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini kan. Ini bertepatan dengan ayat Quran, dengan surah Baqarah ayat 233 tu. Kan? 2 tahun. Sebab tu saya ada seorang kawan tu, dia ada 3 anak, 6 tahun isteri dia cuti. Dah lepas 6 tahun nak masuk kerja balik, dah lupa dah macam mana nak kerja. Kena ikut kursus balik. Jadi konsep seperti ini, polisi seperti ini. Ataupun allowance untuk menjaga harga warga emas di rumah. Kan? Maksudnya, siapa keluarga yang bela ibu bapanya yang tak hantar dekat apa tu? Yang tak hantar dekat rumah orang tua ataupun tak biarkan ibu bapanya berseliar kat kampung, mereka patut diberikan allowance untuk galakkan keluarga itu hidup bersama. Okey. Ataupun contoh, seterusnya Zim, penjagaan pra dan pasca kelahiran dengan ziarah para bidan ke rumah-rumah. Kita ada tak bidan datang rumah? Midwife. Ada kan? Tak? Salin tu tak pernah ada pun. Oh, kerajaan ada. Kalau sekolah apa swasta tak ada. Allowance atau insentif bagi mereka yang memilih untuk berada di rumah dan menumpukan untuk kekeluargaan. Ramai yang suri rumah yang tidak bekerja. Apa jaminan mereka? Kalau suami dia meninggal, suami dia kena berhenti kerja, walauzubillah, apa jaminan untuk mereka? Kan? Jadi kena ada insentif tertentu. Allowance untuk pekerja-pekerja sosial ataupun inisiatif CSR bagi syarikat korporat untuk menaja mereka demi membantu anak-anak yang kurang upaya. Ramai suri rumah yang berhenti kerja jikalau mereka mempunyai anak kurang upaya biasanya. Kan? Sebab saya ada terlibat dengan sekolah autism dan sekolah Down syndrome, memang ramai yang terpaksa berhenti. Kenapa? Tidak ada prasarana untuk mereka boleh bekerja sambil anak mereka juga terjaga. Itu kita bincang panjang lah. Okey, seterusnya. Jadi perlu ada usaha serius NGO dan masyarakat sivil yang non-partisan ataupun bipartisan untuk memastikan polisi yang lebih mesra keluarga. Kena push untuk benda seperti ini dan sentiasa membuat research yang terbaik. Pendidikan berterusan di kalangan rakyat agar memilih untuk peduli keluarga. Kita alhamdulillah dekat Malaysia banyaklah dasar-dasar seperti itu, tapi implementationnya kita boleh pertikaikan lagi. Okey, yang ketujuh, CSR majikan yang lebih mementingkan kebajikan kekeluargaan pekerja. Kesatuan pekerja perlu proaktif dan meletakkan polisi mesra keluarga sebagai salah satu agenda perjuangan. Konsep majikan bertanggungjawab, responsible employers. Ini agak kurang dalam kita. Employers sekadar bagi gaji, ada sokso PF, khalas. Kebajikan anak-anak, kebajikan keluarga itu tidak termasuk. Kecuali separuh company yang ada inisiatif sendiri lah. Okey. Penyediaan pusat-pusat jagaan crash untuk anak-anak pekerja di peringkat prasekolah. Di Johor, ini sebagai contoh, bilangan wanita tak bekerja ramai. Bila wanita tidak bekerja ramai, ruang mereka diambil oleh pekerja asing. Pekerja asing. Jadi pengaliran duit kita mengalir keluar. Jadi usaha kalau di Johor itu ialah untuk wanita boleh isikan ruang kerja tersebut, jadi tak perlu pekerja asing. Tapi wanita ramai tak pergi bekerja kenapa? Kerana ada anak-anak kecil. Jadi perlunya ada crash di setiap kilang, di setiap pejabat dan sebagainya. Ini sepatut dijadikan polisi wajib, termasuk dalam akta pekerja, kan? Termasuk dalam CSR untuk kilang dan sebagainya. Dan kalau pekerjanya anak-anak ada dekat tempat kerja mereka, mereka akan lebih kerja tanpa kepala ringan kat rumah. Itu lebih baik sebenarnya. Jadi polisi seumpama ini kena perlu. Jadi persatuan sekerja kena aktif, persatuan wanita kena proaktif, kempen, lobby benda ni. Okey. Kemudian menyediakan banyak ruang pekerjaan dari rumah yang lebih menjimatkan kos pengeluaran. Banyak kerja boleh buat rumah,
Sama ada di peringkat profesional ataupun di peringkat kilang dulu. Saya teringat waktu saya duduk di MUA, kami ambil upah gunting baju t-shirt, baju sweater, gunting benang lah, itu buat kat rumah. Dia tak payah kerja, dia tak payah bayar EPF, tak payah bayar SOKSO. Kami buat kerja kat rumah, kami dapat upah hands off, dapat on the spot. Jadi kerja macam ni banyak boleh diusahakan untuk mereka yang pendapatan rendah. Korang galakkan kerja-kerja yang boleh dihasilkan di rumah, menjimat kos serta waktu ni kita sebutkan. Okey, kesimpulan. Okey, seminar ini bukanlah penyelesaian kepada semua masalah yang telah ditimbulkan, tetapi ianya sebagai permulaan dan pencetus untuk para peserta menerokai dan menemukan banyak penyelesaian lain, sama ada berteraskan panduan syariat maupun berdasarkan pengalaman mereka yang telah berjaya. Izinkan saya quote satu kata-kata daripada Paulo Freire. Paulo Freire ni dia mengkritik sistem pendidikan. Dia tulis buku The Pedagogy of the Oppressed, pedagogi pendidikan untuk golongan tertindas, dan dia ada utarakan Pedagogy of Love, pedagogi berdasarkan cinta. Itu semalam kita bincangkan. Jadi dia kata apa? Dia kata education, the real aim of education is to discover, is for the students to discover their incompleteness, thus striving constantly to be a better human. Tujuan pendidikan adalah untuk dapat 20A. Bukan. 4 flat. Bukan. Dapat pelajar terbaik. Bukan. Tujuan utama pendidikan adalah untuk, orang Melayu kata, jadi orang. Kita kena pandang remeh. Sebenarnya, kalau lah anak kata, dah besar nak jadi apa, dia kata nak jadi orang, itu anak yang cerdik. Orang Melayu, dia letakkan orang itu ada signifikannya. Kenapa? Sekarang ni ramai orang yang walaupun gaji berjuta, gaji beratus ribu, walaupun kaya, walaupun mewah, walaupun hebat, tetapi dia bukan orang. Dia tak jadi manusia. Dia tak jadi manusia. Sebab tu contoh epik yang kawan saya berikan, dia kata, kan ingat tak bersamamu yang makan siput babi? Keluarga tu makan siput babi, tu paling epik lah bersamamu kan. Tapi dia makan siput babi tu berkeluarga tak? Berjemaah. Mak, ayah, anak-anak semua ada makan sekali kan. Dalam satu waktu, mereka tu miskin. Dalam satu waktu, adalah anak yang di bangsa, di Bukit Damansara, di Bukit Antarabangsa, makan chicken chop seorang-seorang kat rumah. Kesiannya orang tu makan siput babi. Aku nak makan chicken chop, tapi mak aku kat mana, bapak aku kat mana, adik-beradik aku kat mana. Hilang kemanusiaan. Jadi apa? Konsep berkeluarga kita adalah konsep pendidikan. Dan konsep pendidikan sebenar ialah untuk apa? Untuk mengenali kelemahan kita. Maka kita pun cuba untuk